Setiap pasangan yang melayari bahtera rumah tangga pasti mengharapkan ikatan yang dibina berkekalan hingga akhir hayat. Namun ada kalanya perpisahan menjadi penyelesaian terbaik dalam menjernihkan keadaan. Tanggungjawab seorang suami bukan hanya sewaktu di dalam perkahwinan sahaja, malah turut berlangsung sehingga selepas berpisah. Ini kerana hak seorang isteri bukan tertakluk sewaktu dalam tempoh perkahwinan, namun terdapat beberapa hak yang perlu diketahui dan boleh dituntut selepas ikatan perkahwinan terlerai. Apakah hak-hak seorang isteri selepas bercerai? Bagaimana cara untuk menuntut dan mendapatkan hak ini? Apakah pula tindakan yang boleh dilakukan jika pihak suami tidak mahu memberikan hak yang dituntut? Baik, hak isteri selepas bercerai. Itulah antara perkara yang perlu kita fahami dan kita akan dalami pada hari ini bersama dengan tetamu kita yang cukup berkredibiliti untuk kita bincangkan mengenai topik ini. Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, kita terus memperkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini, Datuk Seri Amni Embong, seorang peguam yang akan juga mengupas bersama dengan kita tentang hak-hak isteri ini, awak. Ya, apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama Terima kami. kasih, Datuk, secara mukadimahnya lah, apa sebenarnya hak-hak yang perlu diketahui oleh bekas isteri selepas bercerai? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya tajuk ni adalah satu tajuk yang amat menarik. Besar dia punya coveragenya untuk kita terangkan. Tapi saya cuba untuk ringkaskan untuk memberi kefahaman kepada audiens. Yang pertamanya, bila mana berlaku perceraian, isteri boleh menuntut tuntutan nafkah iddah. Okay. Nafkah iddah. Yang biasa kalau orang sebut 3 bulan selepas berlaku perceraian. Itu adalah tuntutan nafkah iddah. Keduanya ialah tuntutan muta'ah. Muta'ah ni bukan macam kahwin muta'ah yang kita dah sebut tu, kan? Kadang-kadang masyarakat confuse. Jadi muta'ah ni adalah satu tuntutan sagu hati yang diberikan oleh suami kepada bekas isteri lah di mana berlaku perceraian sebagai hadiah. Kerana sumbangan isteri semasa dalam tempoh perkahwinan berkhidmat kepada suami. Itu dipanggil muta'ah. Seterusnya ialah tentang tuntutan harta sepencarian. Jadi tuntutan harta sepencarian ini untuk harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Kalau macam masa mereka belum berkahwin, masih couple contohnya, mereka ada membeli harta contohnya, itu tak dianggap sebagai harta sepencarian. Pasal di luar perkahwinan. Di luar perkahwinan. Okay, so mesti di dalam tempoh perkahwinan, during marriage wedlock. Okay? Selain pada itu ialah tuntutan jika tiada nafkah mencukupi diberikan ataupun tiada langsung nafkah sepanjang tempoh perkahwinan, isteri ataupun bekas isteri boleh menuntut tunggakan nafkah. Klaim baliklah maksudnya. Klaim balik. So kalau 10 tahun berkahwin daripada day one tak ada nafkah diberikan, maka isteri boleh menuntut. Bekas isteri boleh menuntut. Ataupun ada nafkah yang tak mencukupi contohnya, boleh juga dituntut, kan. Selain daripada itu, bila kalau pihak-pihak pasangan ni ada memperolehi cahaya mata, maka mereka boleh menuntut untuk nafkah untuk anak lah, nafkah anak, hak jaga anak-anak. Tadi Datuk pun ada cakap tentang harta sepencarian. Mungkin boleh jelaskan lagi buat para bekas isteri. Ya. Okey. Isu tentang harta sepencarian ni kadang-kadang masyarakat kita masih lagi kabur. Ya? Mereka ingat, katakanlah kalau harta tu atas nama suami, 100%, 100%. Jadi isteri kata mungkin dia tak ada peluang untuk membuat tuntutan contohnya. Ataupun isteri kata saya tak bekerja. Jadi saya macam mana saya nak buktikan bahagian saya untuk saya tuntut daripada harta tersebut. Betul. Jadi sebenarnya kalau di Mahkamah Syariah, kita tidak melihat kepada ketuanpunyaan sesuatu aset tersebut ataupun harta itu. Dia melihat kepada sumbangan pihak-pihak. Mana pihak yang menyumbang untuk dapat aset tersebut, maka dia boleh menuntut. Katakanlah kalau isteri tak ada nama dalam harta tersebut, tapi beliau turut menyumbang, maka beliau boleh menuntut. Isteri boleh menuntut, membuat tuntutan. Dan mungkin juga kalau sumbangan itu lebih, dia mungkin boleh dapat bahagian yang lebih walaupun nama dia tak ada langsung dalam harta tersebut.
sebagai tuan punya. Di mana tu kita kena buktikan orang kata sumbangan itu, pembuktian sumbangan itu. Sebab kadang-kadang ada pihak yang salah faham kadang-kadang. Isteri menjadi suri rumah tetapi mereka menganggap secara teknikalnya harta pencarian tu tak pernah wujud. Tapi bermakna walaupun suri rumah itu diceraikan sekalipun mereka ada hak untuk menuntut harta pencarian. Okey, satu lagi soalan yang menarik Datuk, di mana kalau tadi Datuk dah sebutkan pelbagai nafkah ini pasti ada jumlah dan nilainya. Tetapi jumlah dan nilai itu tidak dinyatakan daripada awal lagi. Benda itu tak ada dalam kontrak, tak ada bertulis. Jadi macam mana kita nak buktikan nilai itu? Daripada mana bahan rujukannya? Itu satu soalan yang menarik Farin. Okey. Penilaian ini bergantung kepada bukti yang kita kemukakan di mahkamah. Jadi sebab itulah dalam Islam pembuktian tu ialah kepada orang yang mendakwa. Kan, orang yang mendakwa, orang yang bawa kes tu ke mahkamah, dia nak tuntut apa. Jadi dia mesti membuktikan ke mahkamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Itu adalah kaedah pembuktian dari segi hukum syarak. Keterangan adalah bagi orang yang bukti adalah bagi orang yang membuat dakwaan, yang menuntut. Okey. Wal yaminu 'ala man ankara. Itu adalah kita kata cara pembuktian dalam hukum syarak. Jadi kalau kita pergi ke mahkamah tak ada bukti, walaupun kes kita kuat, mungkin mahkamah tak boleh terima. Pasal mahkamah kata keterangan tu mestilah dibuktikan, kan? Oleh orang yang mendakwa. Jadi kalau pergi ke mahkamah tu mestilah dengan bukti-buktinya. Okey, kalau nak melihat kepada kemampuan suami contohnya, dia kena buktikan kepada mahkamah bahawa suaminya mempunyai pekerjaan. Kan, jelaskan kepada mahkamah apakah pekerjaan suami, pendapatannya macam mana, kalau dia ada kita kata allowance selain daripada gaji tetap, kena buktikan ke mahkamah, bawa bukti itu ke mahkamah, ceritakan pada hakim. Sebab hakim nak tahu semua tu. Ini bermakna ni Ustaz, kalau maknanya selama tempoh perkahwinan kalau suami kedekut banyak duit tapi tak pernah bagi, maknanya boleh kena tuntut lah Boleh dituntut. Boleh dituntut. Jaga baik-baik. Saya tak insya-Allah Okey. Baik, dan kita dah mendengar daripada sudut perundangannya dan daripada sudut hukum agamanya juga, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang berada dalam talian, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif yang berada dalam talian, yang juga merupakan pensyarah Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Baik, kita cuba membuat panggilan video kepada Ustaz untuk mendapatkan pandangan beliau dari sudut hukum agama. Okey, baik. Mungkin Hawa kita boleh terus bersama dengan Datuk Seri Amdi terlebih dahulu sebelum kita bersama dengan Datuk Dr. Izzah. Baik, Datuk, mungkin kalau bekas suami yang bertanggungjawab, proses dia lebih mudah. Bagaimana pula kalau sudah bercerai, mempunyai anak-anak, tetapi suami tidak ikut arahan mahkamah? Macam mana? Di mana sepatutnya bekas isteri mengadu ataupun membuat rujukan? Jalan paling baik ialah pergi ke mahkamah, membuat tuntutan secara formal dan saman tersebut boleh diserahkan kepada suami supaya pihak suami hadir ke mahkamah dan menjawab tuntutan yang pihak bekas isteri failkan. Jadi masing-masing diberikan peluang secara adil. Isteri, kalau bekas isteri menuntut, membuat satu tuntutan, maka pihak bekas suami boleh menjawab dan membuktikan tentang kemampuan dan ataupun apa-apa tawaran yang boleh diberikan kepada bekas isteri. Baik. Okey. Baik, dan kini telah pun bersedia di talian Datuk Dr. Izzah Arif untuk bersama dengan kita, dan kita akan ada tanyakan beberapa soalan dari sudut hukum agamanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Farid. Alhamdulillah. Kami menunggu daripada tadi ni. Pelbagai soalan yang Hawa nak tanyakan ni. Okey, baik. Ustaz, kita dah mendengar perbincangan kita secara ringkas dari sudut perundangannya. Bagi berapa Ustaz tentang hak-hak seorang bekas isteri selepas bercerai daripada sudut hukum agamanya dan tanggungjawab suami itu? Okey, pertama sekali terima kasih kepada wanita hari ini, Fahrin, Hawa dan sahabat saya, Datuk Seri yang hadir di studio. Tuan-tuan dan puan, kalau kita balik kepada Islam, setiap daripada umat Islam itu mempunyai tanggungjawab yang perlu diambil tahu. Pertama, tanggungjawab seorang suami atau bekas suami untuk memberi mut'ah dan juga untuk memberi nafkah. Itu tanggungjawab penting sebenarnya. Ramai orang lelaki bila dia kahwin, ialah
Dia mungkin bagi makan, minum, pakaian, anak belajar dan sebagainya. Tapi bila dah bercerai, seakan-akan dia dah orang kata bara'atun min hadhihi zimmah. Dia seakan-akan dia terlepas daripada tanggungjawab sampai dia tak nak bayar nafkah, dia tak nak bagi mut'ah kepada isteri yang telah ditinggalkan. Jadi itu satu kesilapan bagi orang lelaki yang sepatutnya tahu hukum hakam itu. Itu yang pertama bagi orang lelaki. Bagi seorang isteri dan atau bekas isteri, saya merasakan bahawa mereka kena tahu apa yang perlu mereka dapat. Sama ada masa hidup lah dah. Masa dalam tempoh suami isteri dan setelah mereka ini berpisah. Dia kena tahu sama ada berpisah ketika hidup atau berpisah selepas mati. Sebab perkara ini ada setengah orang perempuan dia macam ambil tahu tak tahu bila berlaku perceraian menyebabkan mereka ini banyak terlepas pandang dalam isu-isu berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan mut'ah. Itu sebabnya saya ucap terima kasih kepada peguam-peguam syar'i yang banyak membantu ibu-ibu yang ialah saya katakan ibu-ibu yang diceraikan oleh suami, ya, anak-anak yatim, mereka tolong bantu, ada anak-anak yang tertinggal dan sebagainya. Jadi itu sebabnya saya kata dua-dua memainkan peranan, mempunyai hak, mempunyai tanggungjawab dan mereka kena ada ilmu dalam semua aspek tersebut. Dan tapi kan Ustaz, kadang-kadang ada segelintir daripada bekas isteri sebenarnya tak sampai hati, rasa kesian, tak sampai hati nak tuntut hak daripada bekas suami. Ustaz senyum je. Apa komen Ustaz? Ini Hawa. Hawa kena faham. Orang perempuan ni terlalu baik. Itu sebabnya Allah jadikan Hawa isteri kepada Adam alaihissalam. Kerana perempuan mempunyai sifat kesian, rahmat kepada seorang suami. Tetapi kita kena faham, adakah orang lelaki itu mempunyai rahmat dan kasih sayang juga kepada perempuan setelah berlaku perceraian? Jadi oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan hak-hak yang sepatutnya dipahami dan dipegang oleh suami, isteri, bekas suami dan bekas isteri. Sebab ini adalah hak yang perlu ditunaikan. Kalau tidak, kita akan jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya khawatirkan. Jadi oleh sebab ini dalam bab-bab hak kita jangan ambil isu peribadi, isu naluri, isu kasih sayang, kesian dan sebagainya. Sangat bahaya. Sebab di mahkamah mereka akan hakim-hakim akan melihat kepada fakta, akan melihat kepada perkara-perkara yang boleh menyokong dakwaan-dakwaan itu. Jadi oleh yang demikian saya harap jangan masukkan isu hak ini dengan kasih sayang dan sebagainya. Sebab dia akan menyusahkan nanti kita bila berlakunya kematian, bila berlakunya perpisahan dan seumpamanya. Okey Ustaz, mungkin saya bertambah sikit. Situasi tadi seolah-olah sebenarnya seorang isteri itu menafikan hak dia sendiri. Tapi walaupun katalah isteri itu sendiri bersetuju, tak apalah bekas suami tak payahlah bagi saya sekian. Tetapi secara hukum agamanya berbincang ataupun tidak, isteri nak atau tak nak, suami itu harus melaksanakan juga hak itu. Betul? Betul. Perkara itu dibincangkan oleh keempat-empat mazhab dalam isu nafkah, isu mut'ah, yang mana perkara itu perlu dibincang antara bekas lelaki, bekas suami dan bekas isteri. Sebab Allah Ta'ala pun nyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Tengok Allah sebut ke atas wanita yang diceraikan itu ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seorang lelaki yang Allah letakkan dalam kurungan muttaqi, yang bertakwa. If you bertakwa, kalau awak ada takwa, awak takut pada Allah, awak tak akan biarkan isteri awak tak ada pakaian setelah bercerai. Setelah bercerai, kamu tak akan biarkan isteri kamu, anak-anak kamu tanpa pakaian. Bahkan para ulama kata wajib ditunaikan. Bahkan berbincang berapa kos yang sepatutnya diberi kepada bekas isteri sebagai tanda persediaan untuk berdikari selepas ketiadaan suami. Baik Ustaz, yang kita bincangkan ni isteri yang boleh ataupun ada hak untuk menuntut hak mereka. Tapi apa pula kriteria ataupun golongan yang tak berhak untuk tuntut hak-hak selepas cerai ni Ustaz? Saya yakin bahawa
Islam itu maha adil. Para ulama telah bincang dan bersepakat bahawa kecuali sebahagian daripada mazhab Hanafi, yang lain mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahawa wanita atau isteri yang bercerai atau berlaku perceraian akibat daripada nusyuz, akibat daripada sikap yang tidak baik yang bercanggah dengan syariat, mereka ini tidak layak untuk menerima mut'ah kerana perbuatan nusyuz itu telah menyebabkan dan menafikan hak mereka untuk mendapat hak-hak yang sepatutnya dapat. Jadi itu kena kita fahamlah. Begitu juga kalau wanita yang mengandung dan kematian suami. Jadi mereka ini tidak layak untuk mendapat nafkah dan mut'ah, tetapi mereka berhak untuk meminta ataupun memastikan hak pencarian mereka dapat, kemudian hak faraid itu mereka dapat. Jadi oleh sebab itu saya tekankan kepada para isteri kena tahu apakah hak mereka ketika hidup dan apakah hak mereka setelah bercerai hidup atau bercerai mati. Jadi jangan tersilap sebab ada setengah-setengah dia menganggap bahawa itu tak penting, tak apa, tak kisah, kita akan kekal lama. Hujan tidak mendung tidak semestinya hujan, ya. Cerah tidak semestinya tidak hujan. Jadi kita buat preparation. Dalam Islam pun Nabi SAW minta kepada kita setiap malam kena selalu kita bersedia dengan wasiat. Jadi itu sebabnya adanya peguam kat situ untuk memberi nasihat ya, kepada wanita di luar sana, para suami di luar sana agar ambil perhatian dalam bab-bab hak dan tanggungjawab ini. Betul Ustaz. Ustaz kata tadi mendung tak berarti hujan, tapi kita kena sediakan payung sebelum hujan. Ilmu itu cukup penting, Ustaz. Baik Ustaz. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Ustaz Dato' Dr. Iza Arif kerana bersama-sama dengan kita satu penjelasan yang cukup padat tapi cukup memberi pengisian kepada kita. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jaga kesihatan, Sama-sama. jaga diri. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, baik Datuk, kalau kita lihat Datuk, sebenarnya tadi tu banyak perkara yang memang kita dah bincangkan. Tapi sekarang ni isu dia kepada para isteri ni selepas situasi itu berlaku, kepada siapa mereka harus pergi dan membuat tuntutan ini, menyatakan. Okey. Sebagai seorang peguam, pengalaman saya hampir 30 tahun beramal sebagai seorang peguam. Jadi saya percaya bahawa peguam adalah orang yang sepatutnya mereka berjumpa, dirujuk. Sebab kadang-kadang satu perkara yang kadang-kadang kita tak realize, kita tak sedar, yang mana saya rasa ini adalah satu isu yang amat penting. Tuntutan tu hanya boleh dibuat, contohnya tentang nafkah iddah, tentang kita kata tuntutan mut'ah, harta pencarian, kan? Dan beberapa tuntutan lain kadang-kadang hanya boleh dibuat bila mana mahkamah dah sahkan bahawa itu adalah satu nikah yang sah. Kadang-kadang perkahwinan tu diasaskan atas perkahwinan sindiket. Contohnya, walaupun mereka ada sijil nikah seolah-olah macam original, bila pergi ke mahkamah, bila mana mahkamah dapati bahawa itu adalah satu perkahwinan ataupun sijil itu adalah sijil yang palsu, maka isteri tak boleh nak membuat tuntutan ke mahkamah. Sebab ada keraguan. Ada bukan setakat keraguan, mungkin nikah tu tak sah. Bermakna tidak wujud perkahwinan. Baik. Kan? Jadi bila tak wujud perkahwinan, macam mana dia nak tuntut iddah? Macam mana nak tuntut mut'ah? Sebab tuntutan-tuntutan ini hanya timbul bila mana wujudnya satu perkahwinan yang sah dan kemudian diikuti dengan perceraian. Sebab iddah dengan mut'ah hanya datang selepas berlaku perceraian. Perceraian datang selepas berlaku perkahwinan. Dan perkahwinan itu adalah mesti perkahwinan yang sah. Jadi kadang-kadang masyarakat keliru. Dia ingat kahwin sindiket, kahwin perkahwinan yang tak sah dari segi hukum syarak. Yang banyak berlakunya ialah bila mana perkahwinan itu berlaku di luar negara. Tentang isu wali contohnya, kan. Buat tuntutan ke mahkamah, mahkamah dapati bahawa nikah itu tak sah. Bila tak sah, dan mereka tak boleh membuat tuntutan.
Datuk, maaf saya kalau patah balik sikit. Tadi antara senarai hak-hak itu termasuk mut'ah. Mut'ah itu adakah kan dia merupakan sagu hati. Adakah dia ikut keikhlasan bekas suami ataupun isteri pun boleh tuntut? Tuntutan mut'ah ini bergantung kepada beberapa faktor. Okay? Antaranya ialah berapa lama tempoh perkahwinan. Okay? Apakah sumbangan ataupun pengorbanan yang telah pihak isteri lakukan dalam tempoh perkahwinan. Okay? Kemampuan suami, pendapatan suami, status isteri di kalangan masyarakat, mungkin keluarga bangsawan contohnya, kan? Anak dara semasa berkahwin ataupun janda. Kan? Dan juga tentang kita kata apa sumbangan ataupun pengorbanan yang telah pihak isteri lakukan untuk membolehkan suami itu berjaya dalam karier, kan? Contohnya, okey, isteri sanggup lepaskan peluang untuk sama belajar contohnya sebab nak bersama dengan suami, nak jaga keluarga. Itu pun pengorbanan. Itu pun boleh di mana setiap daripada perkara-perkara yang subjektif itu mempunyai nilainya yang perlu dibuktikan. Okey, tapi ada satu lagi persoalan yang lebih besar selalu menjadi keresahan bagi para isteri juga kadang-kadang para suami sebenarnya ialah kita dapat lihat apa yang kita bincangkan ni sebenarnya peguam yang benar-benar boleh membantu kita, tetapi tentang kos guaman kadang-kadang itu yang menjadi kerisauan mereka. Mereka tahu mereka perlu minta bantuan, tapi kos guaman, tapi saya nak Datuk nyatakan kepada mereka inilah proses yang harus dilalui juga. Kos ni adalah satu perkara yang sangat subjektif, kan? Sangat subjektif. Tapi kalau saya suka nasihatkan pada masyarakat, jangan melihat kepada kos. Okey. Kos guaman. Jangan melihat kos guaman sebagai satu keutamaan ataupun sebagai satu faktor untuk dia melantik peguam tersebut ataupun tidak. Masyarakat perlu melihat kepada pengalaman peguam tersebut. Baik. Kadang-kadang kita pilih fees yang rendah, yuran yang rendah. Tapi kadang-kadang mereka ni tidak berpengalaman. Banyak perkara yang berlaku sehingga menyebabkan kes tu dokumen terpaksa dibuat semula. Dia terpaksa melantik peguam yang lain. Jadi sama juga akan menjadi banyak kali kerja. Banyak kerja dan juga banyak kos akan keluar. Kan? Jadi sebab itulah tengok kepada kelayakan dan juga pengalaman seseorang peguam itu. Dan paling ditakuti apabila kalau kadang-kadang hak-hak kita itu mungkin tidak dapat dituntut ataupun secara tidak adilnya berlaku lah. Dan tadi pun kita akan kita bincangkan mengenai harta bekas suami. Tapi bagaimana pula situasi dia kalau bekas isteri ni yang mempunyai pendapatan yang lebih berbanding bekas suami? Adakah bekas suami ada hak ke atas harta bekas isteri? Kalau di segi harta pencarian, dua-dua pihak berhak untuk menuntut satu sama lain. Harta pencarian. Tapi dari segi nafkah, tanggungjawab tetap kepada suami untuk memberi nafkah. Walaupun pendapatan isteri itu lebih tinggi daripada pendapatan suami. Sebab tanggungjawab untuk memberi nafkah ialah kepada suami ke atas isterinya. Melainkan kalau isteri itu kata, okey, saya reda, abang tak payah tanggung nafkah saya sebab kemampuan saya lebih. Contohnya, gaji saya lebih. Itu lain. Sebab reda tu dah memberi kelonggaran kepada pihak suami untuk tidak menyediakan nafkah kepada isteri. Tapi kalau isteri kata tetap kena bayar walaupun gaji dia lebih tinggi daripada gaji suami, maka menjadi kewajipan kepada suami. Okey, kalau kita lihat memanglah tak ada siapa yang mengharapkan perceraian dan sebagainya, tetapi inilah ilmu yang harus ada pada seorang isteri seandainya sesuatu itu berlaku. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada ustaz kepada para suami isteri di luar sana tentang hak-hak isteri ini yang perlu mereka ketahui daripada awal lagi. Saya lebih suka terangkan pada masyarakat, terutama kepada si suami. Okay? Kalau kita lihat kepada satu pepatah Inggeris, charity begins at home. Sebenarnya itu adalah daripada agama kita. Sebab bila mana kita memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita sendiri, maka rezeki kita Tuhan akan tambahkan. Itu adalah satu realiti yang tak boleh dinafikan. Sebab itulah pepatah itu pun diguna pakai oleh orang bukan Islam. Charity begins at home. Bila mana kita memberikan nafkah, kita jaga keluarga kita, memberikan nafkah yang sempurna, menyediakan keperluan mengikut kemampuan kita seadanya,
insya-Allah Tuhan akan bantu. InsyaAllah. Dan yang perkara lebih penting ialah peruntukan undang-undang yang ada sekarang ni, saya boleh katakan bahawa 90% banyak membantu golongan wanita sebenarnya. Tapi mereka perlu faham tentang kehendak undang-undang. Mereka perlu faham tentang apa yang tercatat dalam undang-undang kita sebenarnya. Okey, saya perlu tanyakan soalan ini kerana situasi ini benar-benar berlaku di luar sana. Kebanyakan para isteri membuat aduan bahawa bekas suami mereka culas menjalankan tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak mereka. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh bekas isteri ini? Dilaporkan ke mana? Apa juga tindakan boleh diambil pada bekas suami ini? Sekiranya itu yang berlaku, isteri boleh membuat tuntutan di mahkamah. Kalau suami masih tak akur kepada perintah mahkamah, satu tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada pihak suami. Sama ada laksanakan execution, pelaksanaan perintah, ataupun buat perintah menghina, permohonan perintah untuk menghina perintah mahkamah. Satu permohonan boleh difailkan di mahkamah. Baik, penerangan yang cukup jelas daripada Datuk Seri pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan masa bersama wanita hari ini. Dan harapnya segala yang dibincangkan memberi manfaat buat kita semua. Bak kata Fahrin tadi, sediakan payung sebelum hujan. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Amli Embong bersama dengan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita berehat sekali lagi, kita akan bersama dengan Madam Ben. Anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.